Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Syafiqah binti Muhammad Saimi dan rakan saya Zanatul Nur Afini binti Muhammad Nur akan membentangkan tentang kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap konflik Kepulauan Spratly. Untuk pengetahuan semua, Pulau Layang-Layang atau Terumbu Layang-Layang adalah sebuah pulau yang merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly. Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepunyaan Malaysia kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan Sabah. Pulau ini juga dituntut oleh negara lain seperti Republik China Taiwan, Filipina dan Vietnam. Maka pada hari ini kami akan membuat kesimpulan tentang kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap isu ini kepada negara kita dan negara jiran. Ini adalah merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Zanatul Nur Afini binti Muhammad Nur dan Siti Syafiqah binti Muhammad Saimi iaitu saya sendiri. Ini merupakan isi-isi kandungan yang akan kami bentangkan dan terangkan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang pengenalan Kepulauan Spratly. Yang kedua adalah perebutan Kepulauan Spratly. Yang ketiga adalah sebab perebutan Kepulauan Spratly. Yang keempat adalah lokasi di mana beradanya Kepulauan Spratly ini. Yang kelima adalah punca konflik ini berlaku. Yang keenam adalah cara mengatasinya. Yang ketujuh adalah kesannya. Yang ke-8 adalah pengajaran daripada konflik ini. Pertama sekali, kita pergi kepada pengenalan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly ini dia terletak di laluan utama kapal-kapal dagang asing yang berada di tengah-tengah lautan China Selatan yang menyebabkan pulau ini menjadi tempat yang strategik. Pulau ini juga terdapat 100 pulau-pulau kecil atau terumbu di dalamnya. Disebab itu kita panggil dia gugusan Kepulauan Spratly sebab dalam dia ada banyak pulau, iaitu 100 lebih pulau di situ. Dan pulau ini juga dipanggil Kepulauan Spratly disebabkan oleh nama Kapten penangkapan ikan paus British Richard Spratly pada tahun 1843 di situ. Terdapat banyak negara yang merebut Kepulauan Spratly, antaranya adalah China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei dan Malaysia. Ini merupakan sebab-sebab kenapa Pulau Spratly ini menjadi rebutan banyak negara. Antaranya adalah kaya dengan sumber alam semula jadi. Seperti kita tahu, di Kepulauan Spratly ini terdapat mengandungi banyak petroleum dan gas asli yang menyebabkan pulau ini menjadi rebutan banyak negara. Seterusnya, kedudukan yang strategik di tengah-tengah laluan Laut China Selatan. Yang mana kita tahu laluan ini merupakan laluan yang di mana pedagang asing akan lalu dan menyebabkan tempat ini lebih maju. Seterusnya, mereka yang ingin merebutkan Kepulauan Spratly ini adalah untuk menguasai sumber-sumber tersebut atas dasar penguasaan ekonomi yang bernilai tinggi. Seperti kita tahu, petroleum dan gas asli merupakan ekonomi yang bernilai sangat tinggi yang menyebabkan ramai negara yang ingin merebutkannya. Seterusnya, kita pergi kepada lokasi Kepulauan Spratly. Seperti yang kita dapat lihat dalam gambar rajah ini, Kepulauan Spratly berada di tengah-tengah laluan Laut China Selatan dan juga berhampiran dengan Sabah yang kita dapat lihat dalam gambar ini. Kita nampak Sabah dan Kota Kinabalu di situ dan juga berada berdekatan dengan negara-negara lain. Kita pergi kepada salah sila Kepulauan Spratly. Pada mulanya, zaman dinasti Han Barat, nelayan-nelayan Cina pernah menggunakan pulau ini sebagai transit mereka. Kemudian, pada zaman dinasti Ming, abad ke-15, Cina menghantar beberapa ekspedisi ke pulau ini di bawah Laksamana Cheng Hong. Sejak tahun 1945 lagi, garis berbentuk U atau Nine Dash Line dilakar dalam semua peta rasmi negara Cina. Walaupun masyarakat antarabangsa tidak pernah mengiktirafkan garisan ini kerana tidak ada dalam undang-undang antarabangsa. Macam kita daripada ayat ni kita dapat tahu yang Cina ni macam syok sendiri, dia buat
dilakarkan garisan berbentuk U tu tanpa diiktiraf oleh mana-mana negara, tetapi mereka menganggap itu adalah kepunyaan mereka. Punca konflik bagi Kepulauan Spratly adalah uh, kerana Malaysia yang mula membuat tuntutan pada tahun 1978 yang mana tuntutan itu adalah berdasarkan kepada konsep zon ekonomi eksklusif atau lebih dikenali sebagai EEZ dan prinsip lanjutan pelantar benua yang dikenali sebagai Continental Shelf Extension. EEZ dan Continental Shelf Extension ini ditetapkan oleh UNCLOS iaitu United Nations Convention of the Law of the Sea atau dikenali sebagai UNCLOS yang memberikan sesebuah negara untuk ada hak-hak khas yang tersendiri. Antara hak-hak khas itu adalah terbahagi kepada penerokaan. Dia juga boleh kepada penggunaan sumber marine termasuk pengeluaran tenaga daripada air dan angin di kawasan pesisir pantai dan dasar laut. Berikut merupakan data yang saya dapati dalam internet iaitu merujuk kepada kawasan laut EEZ dikira 200 batu dari pantai sesebuah negara air surut di pantai yang mana di kawasan teritori water ini merupakan kawasan EEZ. Kawasan teritori water adalah kawasan yang orang panggil kawasan tempatan nelayan lah. Dan juga menunjukkan lanjutan pelantar benua adalah kawasan tanah dasar laut yang ada dalam jarak 200 batu dari pantai negara yang selalu diguna untuk perlombongan minyak. Yang mana adalah Exclusive Economic Zone EEZ ini jarak dia adalah 200 meter, 200 batu dari dasar pantai negara yang selalu diguna untuk perlombongan minyak. Kawasan ini adalah kawasan untuk perlombongan minyak. Gambaran ini hanyalah sekadar info sahaja yang saya ingin kongsikan bersama berkenaan dengan EEZ negara di setiap negara yang mempunyai EEZ tersendiri. Yang mana Malaysia, negara kita iaitu negara Malaysia masih lagi menetapkan penggunaan nama bagi EEZ ialah Laut Cina Selatan. Malaysia negara kita tidak menukarkan, tetap menggunakan EEZ ini sebagai Laut Cina Selatan berbanding dengan EEZ bagi negara-negara Vietnam ataupun Filipina yang mana bagi EEZ, bagi negara Vietnam, EEZ mereka meletakkan nama Laut Vietnam Timur, manakala bagi Filipina pula mereka menetapkan EEZ mereka adalah Laut Filipina Barat. Slide ini menunjukkan 12 kepulauan terumbu kepulauan di Pulau Spratly yang Malaysia mahukan. Yang pertama adalah terumbu Commodore, yang kedua adalah Amboina Cay, ketiga terumbu layang-layang, keempat Southwest Shoal, terumbu Ardashir Breakers, Gloucester Breakers, terumbu Mantanani, terumbu Barque Canada, terumbu Lizzie Weber, Timur Laut Shoal, Glasgow Shoal dan last sekali yang ke-12 adalah North Bible Shoal yang mana menunjukkan kepulauan kecil ataupun terumbu yang berada di Kepulauan Spratly yang Malaysia mahukan. Untuk konflik Kepulauan Spratly ini, Malaysia yang mulakan dulu dengan merebut Amboina Cay dengan Vietnam yang mana rundingan itu diadakan pada tahun 1980 tetapi gagal. Pada masa itu, Tun Dr. Mahathir yang mencadangkan untuk menuntut pulau kecil itu kepada Tun Hussein Onn. Tun Hussein Onn merupakan Perdana Menteri pada waktu itu. Atas sebab Tun Dr. Mahathir mencadangkan untuk menuntut pulau itu adalah kerana pulau itu iaitu Pulau Amboina Cay berdekatan dengan Malaysia. Jadi mudah untuk urusan keluar masuk. Tetapi ditolak oleh Tun Hussein Onn kerana bimbang akan perang Malaysia-Vietnam akan berlaku. Jadi sampai sekarang sehingga kini terumbu Amboina Cay akhirnya menjadi milik Vietnam.
Gambar ini menunjukkan gambar Amboina Cay pada masa kini yang dapat diperoleh daripada sumber laman sesawang dalam internet. Oleh kerana Amboina Cay tidak diperoleh oleh negara kita iaitu Malaysia, jadi pada tahun 1981 hingga 1982, Malaysia, negara kita mula merancang untuk meletakkan tentera di terumbu layang-layang yang mana pada tahun 1981, tahun itulah Dr. Mahathir terus mengatur langkah yang agresif untuk menduduki pulau itu. Seterusnya adalah pada tahun 1983 yang mana latihan tentera sudah diadakan oleh Malaysia, Australia, New Zealand, Britain dan Singapura iaitu dalam perjanjian 5 kuasa pertahanan di Laut Cina Selatan yang menyebabkan dari latihan itu tentera laut Malaysia iaitu tentera khas laut Pascal berjaya mendarat di pulau itu dan menyebabkan pulau layang-layang berjaya menjadi milik Malaysia. Jadi, oleh kerana tentera iaitu Pascal tadi telah pun mendarat di terumbu layang-layang di Kepulauan Spratly itu, jadi di situ mereka telah pun membina rumah api di kawasan Kepulauan Spratly itu. Malaysia juga telah menyatakan bahawa Pulau Spratly merupakan sebahagian daripada berdasarkan peta landas kontinen Malaysia pada tahun 1979. Malaysia juga telah menamakan sebagai pulau terumbu layang-layang berdasarkan peta landas tersebut dalam konflik perebutan. Dalam slide ini menunjukkan gambar pulau layang-layang yang saya peroleh daripada sumber internet. Selepas mewar-warkan bahawa pulau layang-layang ini merupakan milik Malaysia, jadi selepas 3 tahun Malaysia bertapak lagi di 2 pulau yang kecil yang mana pada tahun 1999 Malaysia telah membina struktur di Erika Reef dan Investigator Shoal yang direbut dengan Filipina. Pada tahun 2005, Malaysia juga telah berjaya memperoleh 6 dari 12 pulau yang dituntut. Berikut merupakan data yang saya peroleh iaitu di terumbu di Kepulauan Spratly yang menjadi milik setiap negara. Yang mana di sini kita dapat lihat bahawa Malaysia merupakan warna yang hijau muda ini. Yang menunjukkan kepulauan kecil ini menunjukkan data yang Malaysia peroleh. Konflik sudah jadi. Kita juga ingin tahu tentang cara Malaysia mengatasi permasalahan ini. Jadi, bagaimana negara kita mengatasi masalah ini adalah dengan adanya campur tangan ASEAN yang penting sebagai wadah penyelesaian dan persepakatan agar keamanan di wilayah naungannya terpelihara. Yang mana ASEAN adalah yang berebut oleh kerana negara yang berebut adalah negara ASEAN iaitu China, Malaysia, Filipina, Brunei dan sebagainya adalah negara ASEAN. Jadi ASEAN telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menyelesaikan konflik ini dengan mengadakan pelbagai deklarasi bagi mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan konflik Kepulauan Spratly ini. Namun begitu, peranan ASEAN masih tidak dapat menyelesaikan konflik perebutan kepulauan ini dengan baik. Cara mengatasi konflik ini bagi Kepulauan Spratly ini adalah dengan menggunakan teori resolusi konflik iaitu peranan pihak ketiga yang mana merupakan salah satu cara bagi ASEAN untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonsepkan resolusi konflik iaitu peranan pihak ketiga adalah amat diperlukan sebagai negosiasi atau mediator yang mana antara negara yang berkonflik. Menurut Burton,
Resolusi konflik bermaksud menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitikal dan masuk ke akar permasalahan. Yang mana menunjukkan bahawa di sini orang ketiga, pihak ketiga adalah yang terbaik pada masa ini untuk menyelesaikan permasalahan antara konflik antara negara yang berebut. Jadi, resolusi konflik dalam jangka masa panjang merupakan suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan keperluan individu dan kelompok. Dalam teori ini, terdapat 3 prosedur pokok dalam proses penyelesaian konflik ini. Yang pertama adalah mediasi, iaitu adanya campur tangan pihak ketiga seperti yang saya bagi tahu tadi dalam proses rundingan tanpa kepentingan tersendiri. Yang kedua adalah dengan perundingan bilateral atau multilateral di antara pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, adalah dengan keputusan yang dicapai dengan cara satu pihak bebas memutuskan penyelesaian melalui jenis imbalan yang tertentu. Yang sahihlah. Teori mediasi adalah satu pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara mengadakan rundingan antara dua atau lebih pihak yang berkonflik. Kaedah ini memerlukan campur tangan pihak ketiga yang bersifat neutral dalam mengendalikan sesuatu proses penyelesaian konflik supaya tidak ada puas hati. Hal ini menunjukkan bahawa pihak ketiga sebagai mediator bertindak sebagai pendamar dalam sesuatu konflik yang terjadi. Kemudian kita pergi kepada kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap Kepulauan Spratly. Seperti kita dapat lihat, pertama sekali adalah pendapatan negara bertambah. Hal ini kerana kita tahu yang kawasan Spratly ini merupakan kawasan yang strategik dan merupakan kawasan laluan pedagang asing yang besar seperti Jepun, China dan sebagainya. Selain itu, kaya dengan hasil laut. Seperti kita tahu, di Kepulauan Spratly kaya dengan hasil petroleum dan gas asli yang menyebabkan negara kita kaya dengan hasil laut itu sendiri. Selain itu, kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap tuntutan Kepulauan Spratly ini adalah menyebabkan infrastruktur dan ekonomi Malaysia semakin stabil disebabkan oleh petroleum dan gas asli yang terdapat daripada kepulauan itu. Selain itu, wilayah kedaulatan bertambah. Oleh kerana kita mendapat pulau layang-layang itu menyebabkan wilayah kedaulatan kita bertambah. Tetapi terdapat juga kesan negatif iaitu rugi sumber petroleum kerana kita tak dapat semua petroleum yang terdapat di Kepulauan Spratly tetapi hanya di pulau layang-layang. Selain itu, kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap tuntutan Kepulauan Spratly ini adalah menyebabkan infrastruktur dan ekonomi Malaysia semakin stabil disebabkan oleh petroleum dan gas asli yang terdapat daripada kepulauan itu. Selain itu, wilayah kedaulatan bertambah. Oleh kerana kita mendapat pulau layang-layang itu menyebabkan wilayah kedaulatan kita bertambah. Tetapi terdapat juga kesan negatif iaitu rugi sumber petroleum kerana kita tak dapat semua petroleum yang terdapat di Kepulauan Spratly tetapi hanya di pulau layang-layang. Daripada konflik ini, kita dapat banyak pengajaran. Antaranya adalah rakyat Malaysia haruslah bersatu padu bagi mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat negara ini di Laut Cina Selatan. Selain itu, Laut Cina Selatan adalah milik semua negara yang menuntut dan harus dikongsi bersama berdasarkan lunas-lunas undang-undang antarabangsa. Seterusnya, Malaysia haruslah terus mengirim kapal-kapal beronda memasakkan jalur gemilang ke atas pulau-pulau yang berada di dalam kawasan tuntutan Malaysia. Seterusnya, melaksanakan pengawasan yang akhir sekali menggalakkan nelayan tempatan untuk menangkap ikan di kawasan yang menjadi pertikaian ini. Oleh itu, ini adalah pengajaran kita dapat ambil daripada konflik ini. Akhir sekali kita pergi kepada rumusan. Rumusan
yang dapat dibuat daripada konflik tuntutan Kepulauan Sprite ini adalah perebutan ini akan terus berlanjutan dan kemungkinan akan meningkat kecuali jika negara-negara yang terlibat ini bekerjasama secara kolaboratif dan diplomatik untuk menyelesaikan tuntutan kepulauan tersebut tanpa paksaan dan penggunaan kekuasaan iaitu peperangan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.